Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih mengikuti channel Cikgu Sufi untuk siri tutorial berkaitan Google Classroom. Perkongsian kali ini, saya ingin membantu pelajar-pelajar yang tak pernah login lagi, baru dapat ID, baru dapat password, dan juga ibu bapa juga boleh tolong tengok video ni step by step macam mana kita sebagai ibu bapa boleh bantu anak-anak untuk login, okey, untuk first time login ni. Yang pertama, pastikan kita dah dapat ID dan password daripada guru penyelaras bestari ataupun guru ICT, ataupun kadang-kadang dah sampai maklumat-maklumat ID ni sudah boleh diperolehi daripada guru-guru kelas masing-masing. Baik, seterusnya kita akan masuk ke dalam Google Classroom melalui pelantar MOE. Okey, pelantar MOE. Yang pertama, kita pergi kepada portal.moe.edu.my. Baik, ini pelantar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kenapa saya minta kita login melalui pelantar MOE ini? Sebab di dalam pelantar MOE ini ada lebih banyak fungsi-fungsi lain ataupun menu-menu lain yang boleh diterokai oleh anak-anak, yang mana bila masuk classroom nanti dia bergantung kepada kelas-kelas yang dibina oleh guru. Manakala pelantar MOE ni dia ada banyak lagi lah menu-menu lain yang boleh kita teroka nanti kemudian selepas dah biasa login apa semua. Hari ini nak belajar cara nak login untuk pertama kali dari pelantar MOE, kita masuk ke Google Classroom. Baik, langkah pertama kita boleh klik log masuk. Okey, bila klik log masuk, kita akan dapat paparan yang semacam ini. Di sini kita masukkan ID ya. Okey, masukkan ID yang kita dapat. Baik, seterusnya kita masukkan kata laluan. Okey, kata laluan ni dia panjang kan. Dia kita boleh ubah Yang pasti pastikan anak-anak ingatlah. Okey, ataupun ibu bapa ingat. Andai kata anak terlupa, ibu bapa boleh ingat password yang telah ditukar. Jika tidak, dia akan bagi masalah bila murid pelajar nak login, dia dah terlupa. Jadi nak kena hubungi guru penyelaras lestari lah untuk reset semula. Okey, jadi banyak sikit lah dia punya halangan tu kan. Kita nak lancar, tulis di mana-mana dan kita ingat. Okey, masukkan kata laluan yang kita dapat secara default tadi. Kemudian bila dah masuk sampai sini, kita klik accept, terima. Kemudian di sini kita perlu tukar password. Okey, kita perlu tukar password supaya password yang tadi tu, yang default password tadi tu, mungkin dah ada orang boleh nampak apa semua. Jadi kita tukar password yang kita sendirilah. Pastikan kita ingat. Itu yang paling penting. Untuk step ini saya syorkan ibu bapa bantu anak-anak supaya ibu bapa pun turut sama ingatlah password yang digunakan. Okey. Kita masukkan password yang pertama. Okey, kemudian ulang sekali lagi. Kemudian klik change password. Okey, tukar password. Baik. Ini paparan selepas kita berjaya login masuk. Ke mana kita seterusnya? Okey, yang dinamakan Google Classroom tu. Di mana Google Classroom tu? Kita akan tengok. Pada bahagian ini kita ada menu utama. Ini dia ada soalan lazim, meja bantuan ringkas, dan boleh kita explore nanti. Yang kedua, menu murid ke atas ni. Kita ada menu murid, kita ada guru sekolah JPN atau PPD. Okay, untuk murid kita klik menu murid. Kita klik menu murid, ini paparan yang saya kata banyak lagi item-item lain dalam pelantar MOE ini. Digital learning. Kita ada buku teks digital, kita ada aktiviti, kita ada aplikasi, pusat sumber, email, kalender, maklum balas, surat keliling, banyak. Boleh nanti
Pastikan anak-anak kita memang minat ni dengan ikon-ikon yang menarik macam ni kan. Baik, sekarang ni kita pergi kepada aktiviti. Di dalam aktiviti ni, kita boleh tengok ada beberapa menu yang sangat menarik. Yang pertama itu Google Classroom, yang kedua Microsoft Teams, yang ketiga EduWeb TV, dan yang keempat KPM Play. Sekarang ni kita nak masuk Google Classroom ya. Kita klik Google Classroom. Okay, loading. Kita tunggu sampai Google Classroom muncul. Nak tunjuk first time login macam mana bentuk paparan dia. Baik, yang ini kenapa naik paparan macam ni? Dia automatic login account sedia ada dekat komputer ni. Jadi kita kena log out dulu dan pastikan kita login guna ID yang tadi tu, ID anak tu. Okay, yang ini saya buat untuk anak saya ni, buat untuk anak saya supaya dapat digunakan oleh ibu bapa di luar sana untuk first time login. Macam mana perjalanan dia? Okay, sekarang ni kita klik I am a student untuk anak kita. Baik, ini paparan dia tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu boleh share video ni nanti untuk anak-anak yang baru nak login, first time login. Bagi ID, bagi password, bagi tonton video ni. Baik, bila kita dah sampai ke Google Classroom macam ini, kita dah nampak kita dah ada dua jemputan. Yang pertama daripada grup ataupun daripada kelas Kepong UPSR 2020. Yang kedua kelas 6 Ibnu Sina. Jadi bila dah ada jemputan ini, maksud dia dah ada guru yang buka kelas dalam Google Classroom dan menjemput anak tuan-tuan dan puan-puan untuk berada dalam kelas tersebut. Jadi kita mesti klik join. Okay? Jangan decline pula. Kita mesti klik join kerana jemputan ni memerlukan anak kita duduk dalam kelas tu. Ada program-program tertentu yang cikgu-cikgu nak buat. Jadi jangan risau, klik saja join. Kemudian yang ini pun klik join. Okey, bila tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita dah klik join, kita akan masuk ke dalam kelas tersebut. Okey, dia akan bagi tahu dekat mana kita boleh post untuk berkongsi dengan kelas. Contoh di sini, tak apa, sekejap lagi saya akan terangkan fungsi-fungsi dia. Okey. Kemudian kita pergi tengok dekat kelas tadi ni, kita dah join. Baik. Ini mungkin grup Kepong atau grup yang khusus untuk Kepong menghadapi PSR. Okey, yang ini 6 Ibnu Sina, grup kelas lah. Kelas yang orang kata apa? Yang sebenar ada di sekolah tu, guru kelas bina ataupun guru subjek bina, BM, guru subjek yang bina. Okey, dah aktifkan Google Meet. Baik. Di sini saya nak terang sikit apa fungsi-fungsi yang kita nampak sekarang ni bila kita first time masuk dalam kelas. Baik dekat sini ialah stream. Stream ni guru-guru akan post apa-apa maklumat di sini, ataupun murid pun boleh mulakan perbincangan, boleh mulakan bicara di sini atas kebenaran guru, boleh type soalan apa semua, nanti kawan-kawan lain boleh balas. Okey, clear bahagian itu. Kemudian kita ada panel classwork. Di sini tugasan-tugasan yang disediakan guru akan dipamerkan di sini. Okey. Untuk tugasan yang ini, lirik lagu ibu dendangan Tan Sri P. Ramlee. Baik. Apabila ada classwork, kita tengok ada tugasan macam ini, dan logo ini dia punya warna tu gelap, belum kelabu lagi, pudar. Maksud dia tugasan ni kita belum siapkan. Okey, kita tak siap lagi. Jadi kita boleh klik dan siapkanlah. Bila dah siap nanti, ikon ni dia akan bertukar kepada kelabu. Okey, warna yang pudar. Jadi ibu bapa boleh senanglah nak pantau berapa banyak tugasan assignment yang belum siap, berapa banyak yang dah siap. Okey. Seterusnya panel people. Di sini kita boleh tengok ada senarai guru dan rakan-rakan yang ada dalam kelas ni.
Okey, nanti kita boleh tengok yang itu. Baik, selesai bab kelas. Sekarang ni kita nak masuk bab profile picture. Okay, profile picture bagi saya sangat penting lah, profile foto. Untuk kita tukar, first time kita masuk, kalau tuan-tuan dan perempuan masuk gunakan handphone, boleh terus upload gambar daripada handphone. Kalau daripada komputer, boleh ambil gambar-gambar daripada dalam komputer lah. Masuk gambar kat sini, kemudian kita klik refresh, gambar akan berubah lah, gambar anak akan berubah di sini. Okey, itu tentang kelas. Seterusnya, bila kita dah aktifkan Google Classroom ni, akaun Google Classroom ni, selalunya, lazimnya lah, guru-guru akan sebarkan kod. Kod tu tujuan dia untuk anak-anak kita masuk ke dalam kelas mereka, kelas guru-guru tersebut. Contoh dia, okey, tolong masuk ke kelas cikgu, kod kelas apa dia. Okey, jadi kita copy, kita salin kod kelas tu. Di mana kita nak masukkan kod kelas tu? Baik, soalan ni, jawapan dia di sini. Kita boleh klik ikon tambah ni. Okey, kemudian masukkan kod kelas tu di sini, tuan-tuan dan puan. Masukkan kod kelas di sini. Selepas kita join saja, okey, kita klik join, kita akan nampak macam ni. Dia akan ada kat sini 1 2 3. Okey, gambar-gambar cikgu pun akan keluarlah kat sini. Okey. Saya rasa perkongsian yang agak jelas tentang Google Classroom. First login untuk anak tuan-tuan dan puan-puan, okey, anak murid cikgu-cikgu yang baru nak login. Jadi kalau ada apa-apa yang saya tertinggal tentang step ataupun langkah untuk first login ni, cikgu-cikgu, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan boleh nyatakan di ruangan komen. Nanti saya terbitkan video yang khusus untuk step tersebut, ataupun sebarang soalan tu saya akan jawab di ruangan komen. Okey, itu saja perkongsian untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, sekiranya video ini memberi ilmu yang penting kepada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, anak-anak didik, mohon share, mohon like, mohon subscribe supaya ilmu ini berpanjangan sampai ke semua rakan-rakan kita yang memerlukan ilmu untuk kuasai Google Classroom. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Teruskan bersama Cikgu Sufi di channel tutorial Google Classroom. Kita akan tambah video-video menarik dari semasa ke semasa untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.